Malam geng, racun kali ni dalam video ni, dalam episod ni, saya ada smartphone special yang saya sendiri pun dah tak sabar nak unboxing sama-sama dengan korang. Kalau korang ni memang peminat brand Xiaomi, brand Redmi, saya rasa korang mesti macam tertunggu-tunggu kan bila agaknya saya nak unbox device ni. So finally korang dah tak perlu tunggu geng, sebab device tu dah masuk studio. Of course lah geng, kita ada Redmi Note 11S dan juga Redmi Note 11 yang biasa. Tapi dalam video ni saya akan fokuskan satu device dulu. Mungkin saya akan fokuskan Redmi Note 11S dulu sebab device ni nampaknya lebih menarik berbanding Redmi Note 11 biasa. Dia adalah beberapa spek yang saya rasa macam agak powerful. So yang ni Redmi Note 11 biasa tolak tepi. Nanti saya akan upload video dia, korang relax, kita santai tengok ini dulu. Actually kan, Redmi Note 11 series ni didatangkan dengan 4 device kesemuanya. So dia dah release tu lebih kurang lama juga dekat China. Dekat pasaran global je baru release kemarin, tak silap saya kan. Tapi tak apa, sekarang ni jom kita tengoklah apa yang special ada dekat Redmi Note 11S. Kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. First of all, macam biasa kita akan mulakan video kita dengan unboxing dulu. Of course lah, kita nak tahu ada apa dalam kotak kan. Ada dapat phone je ke ataupun ada dapat aksesoris lain. Di bahagian hadapan kotak ni, actually kalau kita comparekan lah kan, kita compare sikit lah dengan Redmi Note 10S, korang boleh nampak sendiri tau. Design dia kali ni kalau Redmi Note 10S dia ada 3 device kat depan kotak. Tapi untuk Redmi Note 11S ni ada satu device saja depan belakang. Untuk sisi tu rasanya semua sama lah dekat sisi kanan ni kan, sisi kiri sama. Disebabkan phone ni global unit, so korang boleh nampak lah ada Google Access. Belakang pun clear. Since kita punya device ni yang macam review unit, so dia macam lain sikit lah. Mungkin kalau korang dapat nanti berbeza lah, dia macam spek apa semua. Tapi tak apa. Sekarang kita akan cuba buka dan tengok geng. Dalam ni kita akan dapat dekat sini satu kotak kecil power by Redmi lah. Korang mau tahu lah kan dalam ni ada apa. Biasanya dalam ni ada SIM tool ejector. Lepas tu ada dia punya quick start guide, warranty apa semua lah kan. Dan kita akan cuba tengok sikit lah casing silikon yang dia bagi kali ni macam mana rupa dia. Kita akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so casing dia nampak simple, biasa je. Tapi kalau korang tengok dekat dia punya bump camera casing tu nampak tebal. So bermaksud device tu bump dia mungkin agak tebal. So kita tengok sekarang tengok macam mana betul kita nak tekan ni. Kita akan keluarkan foto dulu. Rasanya menarik ni geng. Nice lah geng. Okay, apa yang paling menarik korang boleh tengok sisi tepi dia kali ni kan lebih rata. Kejap lagi kita akan sembang lebih panjang pasal phone ni. Kalau tengok dekat kamera dia betul lah, dia macam ada bump tebal sikit kan. So kita letak dulu phone ni, Redmi Note 11S. Dan dalam ni apa lagi yang dia bagi dalam kotak, kita akan dapat kabel pengecasan warna putih, USB to USB-C. Dan terakhir, korang juga akan dibekalkan dengan adapter 33 watt pengecasan pantas. So dalam kotak ini saja, first impression bila saya pegang phone ni kan, dari segi rekaan dia tu, bagi saya memang nampak lain sikit kali ni lah. Dia tak sama macam Redmi Note 10S. Kalau kita cuba comparekan lah sebelah-sebelah dengan Redmi Note 10S, apa yang saya perasan kalau dari segi kemasan tu kan memang nampak premium dekat Redmi Note 11S lah. Sebab dia pakai jenis matte, korang boleh nampak. Fingerprint pun macam tak senang nak melekat lah, bukan fingerprint magnet. Kalau dekat Redmi Note 10S ni kan, dia macam glossy tau. Lepas tu korang boleh nampak macam sifat kotor lah. Dari segi rekaan kamera nampak macam tak ada beza jauh sangat. Even dia ada spek yang lebih powerful. Dan yang paling saya suka, yang paling saya rasa paling menarik lah untuk rekaan ada dekat Redmi Note 11S. Kalau korang pusing di bahagian sisi, korang boleh nampak tak? Frame dia ni, dia jenis flat, dia jenis rata macam yang ada dekat iPhone 13 Pro. So, sama. Cuma dia tak tiru semua lah. Korang boleh nampak dia punya panel belakang ni, dia nampak macam dia tak flat tau. Dia macam ada dekat sisi kanan dan kiri tu melengkung. Tapi kalau korang beli model yang highest model macam Redmi Note 11 Pro 5G dan Pro biasa, memang fully carbon pula. Memang fully design dia tu, dia tiru sama macam ada dekat iPhone 13 Pro. Memang flat kanan, flat kiri, flat belakang kan, terbaik. Tapi actually kalau personally, saya lebih suka lah rekaan macam yang ada dekat sini tau. Sebab kanan dan kiri ni, dia melengkung, dia tak flat. So bila pegang tu memang selesa. Tapi kalau korang pakai casing, lain lah kan. Alright. So kalau kita tengok lah di bahagian sisi kanan dekat sini ada apa. Dekat sini korang nampak lah ada SIM tool ejector. Dia menyokong dual SIM dan juga support micro SD slot. Kalau di bahagian atas dekat sini, of course lah geng, korang akan dapat audio jack. Lepas tu, ini salah satu stereo speaker yang ada tau. Dia support stereo speaker. Dekat sini ada IR blaster. Of course geng, korang boleh control TV menggunakan remote lah. Perkara biasa kalau korang pakai Redmi, Xiaomi korang tahulah. So kalau di bahagian sisi kiri pula dekat sini apa yang ada? Ada volume rocker up and down dan dekat sini ada power button yang fungsi dia boleh jadi untuk fingerprint scanner juga. Kalau di bahagian bawah pula ada apa dekat sini? Salah satu lagi stereo speaker, lubang speaker.
ada port USB-C dan juga ada lubang mic. Beralih ke bahagian kamera, kalau sekali pandang dari belakang ni, saya rasa mungkin korang akan tertipu lah. Mungkin korang ingat kan Redmi Note 11S ni ada 5 kamera. Korang janganlah senang-senang kena tipu kan. Jangan rambut tu sikat tepi. Dia sebenarnya ada 4 kamera je. Dekat sini 8 megapiksel ultra wide angle, yang lagi dua ni 2 megapiksel kamera yang fungsi dia berbeza. Walaupun saiz dia sama 2 megapiksel, tapi fungsi dia satu untuk bokeh dan satu lagi untuk makro lah. Memang tu normal lah. Phone murah untuk Xiaomi ni, Redmi ni memang dia akan bagi makro tu. Korang jangan nak macam apa sangat. Korang terima je. So kalau di bahagian atas ni, korang nampak tak? Yang besar tu. Yang tu lain cerita geng. Yang besar tu geng, selain dia ada saiz yang besar, resolusi yang besar 108 megapiksel, dia punya bump tu tebal geng. Besar juga lah bagi saya kan. Depend lah, korang rasa korang suka tak design macam ni, ataupun korang suka design yang ada dekat Redmi Note 10S yang biasa tu. Macam itu. Okay, so bersambung. Dekat yang sensor yang ada yang dekat atas yang besar ni, 108 megapiksel ni geng. Actually geng, apa yang menarik dekat sini, sensor yang digunakan pakai dekat Redmi Note 11S ni sama macam yang dibekalkan dekat Xiaomi 11T. Dia pakai sensor Samsung HM2 lah, tak silap saya. Tapi korang akan ingat walaupun sensor dia sama, tapi kemungkinan bila korang snap tu kualiti dia akan berbeza sebab kedua-duanya dia pakai chipset yang berbeza. Untuk bahagian hadapan dekat sini kan, dari segi rekan bahagian hadapan ni, kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 10S, saya perasan kedua-duanya tu ada rekan bahagian hadapan yang sama lah, jenis berlubang dekat tengah kan, yang mana dekat situ ada kamera. Cuma resolution kamera yang ada dekat Redmi Note 11S ni lebih besar, 16 megapiksel. Tapi kalau bercakap dari segi dia punya saiz tu memang sama, 6.43 inci. Dan kalau bercakap dari segi panel yang dipakai dekat kedua-dua phone ni pun sama juga, panel jenis AMOLED. Korang tahulah kalau panel AMOLED ni memang sedap lah mata memandang kan. Korang boleh tengok warna tu pop up kan. Memang kalau korang tengok tu, orang cakap memanjakan mata lah, orang cakap macam gitu. Cuma mesti ada kekurangan, mesti ada macam kelebihan. So kelebihan yang ada dekat Redmi Note 11S yang baru ni, first of all, dia support 90Hz refresh rate. Dan untuk keterangan dekat sini kan, lebih tinggi, boleh capai 1000 nits tau. Kalau Redmi Note 10S ni, dia boleh capai 500 nits ke bawah, tak silap saya. So dekat sini kan, apa yang korang dapat bila korang dapat yang dia punya nits yang tinggi tu, bila korang guna phone bawah cahaya matahari, memang nampak lebih cantik, lebih sedap lah. Kalau korang comparekan dengan phone-phone yang pakai 500 nits ke bawah tu, tak sedap lah kalau korang nak text bawah cahaya matahari ke apa kan. Sekarang kita dah pun onkan Redmi Note 11S tau. So masa saya onkan tadi, saya tengok kan dia punya home screen ni, saya rasa macam agak meriah lah. Mungkin sebab wallpaper dia warna-warni yang nampak macam cantik tu kan. So kalau kita boleh belik dekat sini, korang boleh tengok segala aplikasi yang ada dekat sini, korang boleh tengok dia punya aplikasi tambahan ni semua out of the box tau. Saya tak ada install sebarang aplikasi lagi. Standard lah, kalau korang beli phone Xiaomi Redmi ni kan, memang dia punya bloatware tu agak banyak tapi tak ada isu. So di bahagian atas ni, dia punya control center yang jenis baru, korang boleh tukar yang lama lah kalau korang tak suka. Dekat sini notification, no problem. So di bahagian bawah ni, dia punya navigation ni kan, jenis yang lama lah. Ramai yang tanya macam mana saya tukar pakai navigation jenis baru. So korang masuk di bahagian setting, korang pergi dekat home screen. So korang pergi di system navigation, korang pilih engage. So korang don't show again, nanti dia nak buat-buat kan. Kalau korang tahu, korang tak payahlah nak pakai benda ni. So dia jadi lebih modern, orang cakap senang korang nak navigate. So apa lagi yang ada di bahagian setting dekat sini, kita akan cuba tengok di bahagian about phone. Ok, so macam korang tahu, untuk Redmi Note 11 series kali ni didatangkan dengan MIUI version yang 13 yang terbaru. So apa yang ada dekat yang version terbaru ni, katanya kan dia dah hadir dengan peningkatan yang jauh lebih baik lah berbanding yang sebelum. Antaranya dia akan jadikan korang punya storan tu lebih pantas, pemprosesan tu lebih baik, jaga bateri lebih lama, dan banyak benda yang dia update lah, korang tengok kat screen sekarang. So dekat sini saya dah tekan tadi, tak ada update terbaru pun. Yang ni yang lama je. Nanti kalau ada update baru, saya akan share dengan korang lah kan. So apa lagi yang ada dekat sini? First kali kita akan cuba tengok storage. So dekat sini sistem dah makan lebih kurang hampir 13GB. Dekat sini kita punya storan dalaman 128GB. Sekarang available 106GB sahaja geng. Banyak juga, normal. So apa lagi yang ada, kita akan pergi dekat sini, dekat bahagian display kita tengok So of course lah korang boleh tukar kepada dark mode. Lepas tu dia juga ada preset dekat sini, normal. Korang boleh tukar mana yang korang suka, mana yang lebih okey dekat mata korang. Untuk refresh rate, kita akan pakai yang paling tinggi, of course 90Hz. Tapi kalau korang pakai 60Hz, lebih jimat bateri lah. Memang normal lah kan. So apa lagi yang ada dekat sini, kita akan cuba masuk ke bahagian special features. Kita tengok apa yang baru. Ok, so untuk yang MIUI 13 kali ni, dia hadir dengan sidebar. So korang boleh pakai lah untuk macam shortcut aplikasi lah. Normal lah kan. Banyak je device lain, brand lain dah ada. Yang ni memang agak memudahkan lah, walaupun dia lambat ada, tapi ok, no problem. Macam korang tahu, Redmi Note 11S ni didatangkan dengan stereo speaker. So macam biasa, kita akan cuba try dengar. Saya akan set yang paling tinggi dan korang boleh nilaikan sendiri.
So bunyi dia normal agak kuat, tapi dia punya kualiti tu macam agak murah lah kan, standard lah phone untuk mid-range macam ni. Tapi yang saya perasan, bila saya tutup yang speaker di bahagian sini, dia macam tak ada apa sangat. Tapi bila saya tutup sini, dia macam ada efek bunyi macam tak sedap. Dan untuk punya bunyi tu nampaknya macam dia keluar dekat bahagian earpiece ni lah, berbanding lubang dekat sini tau. Bercakap pula dari segi performance, dari segi prestasi, phone ni kan kalau kita bandingkan dengan Redmi Note 10S, actually dia pakai chipset brand yang sama juga, still MediaTek. Cuma kalau Redmi Note 10S dia pakai Helio G95, untuk yang Redmi Note 11S ni dia up sikit lah, dia pakai MediaTek G96. So perbezaan dia sebenarnya tak adalah ketara mana. Cuma yang paling orang cakap yang paling besar perbezaan dia tu, untuk yang Redmi Note 11S ni Helio G96 ni, dia punya ISP tu nampaknya dipertingkatkan lah, dia support 108MP untuk kamera. Kalau dari segi CPU, dia punya clock speed tu sama, kedua-duanya dia pakai 2.05GHz. So sekarang ni kita tak nak sebut sangat pasal technical, cuba kita tengok dia punya AnTuTu benchmark, saya dah download tadi. So highest dekat sini saya perasan nampaknya macam dia lebih tinggi sikit lah, dekat kalau kita comparekan dengan Redmi Note 10S. Dia dapat dalam 300,000 lebih untuk point dia tu. Kalau kita tengok pula tentu benchmark yang ada dekat Redmi Note 10S, kalau boleh bandingkan, yang ni dalam 200,000, yang ni 300,000 lebih. Sekarang ni kalau korang ingat lagi kan, dalam video penderaan saya dekat Redmi Note 10S untuk PUBG, dia support sampai smooth extreme gang. Saya agak terkejut. So kita cuba tengok, kalau untuk Redmi Note 11S ni support tak grafik apa dia support. Jom kita tekan dulu. So dekat sini saya dah pun install, saya dah pun try masuk tadi. Dia just support dekat sini, sayang sekali geng, Smooth Ultra sahaja, Smooth Ultra sahaja geng. Highest graphic HD height saja, HDR tak support. So macam biasalah, kalau korang nak tengok lebih lanjut nanti, kita akan jumpa dalam video penderaan. Sekarang saya dah pun ada dekat dalam aplikasi kamera Redmi Note 11S. Saya just nak belik-belik sikit lah, kita akan tengok apa yang ada, apa yang baru, kalau ada yang baru. So di bahagian bawah ni untuk tukar mode, korang boleh tukarlah mode apa korang nak, just swipe kanan swipe kiri. Tampilan ni masih normal. Dekat bahagian mode ni rasanya macam tak ada apa yang baru lah, sama je. Korang boleh pilih apa yang korang nak. Next kita akan masuk dekat video. Apa yang saya agak macam pelik, kalau korang tengok dekat rakaman video, paling tinggi just boleh support 1080p 30fps. Kalau korang tengok dekat Redmi Note 10S, dia support sampai 4K 30fps kot. Padahal kamera 108MP. Pelik. Tak apalah, nanti kita akan tengoklah hasilnya dekat dalam video review nanti. Dan antara part terakhir dan yang bagi saya cukup penting untuk sesebuah smartphone, of course part bateri. Kenapa penting? Of course lah penting. Even korang pakai iPhone yang pakai chipset paling powerful lah, macam 8 Gen 1 ke, A15 Bionic ke, kalau bateri korang tak ada, macam mana korang nak guna phone? Betul tak? Penting tak? Gurau je kan? So, untuk bateri yang ditawarkan dekat Redmi Note 11S ni sebesar 5000 mAh. Bagi saya 5000 mAh ni memang cukup besar. Kalau korang just nak guna untuk social media, untuk map, untuk grab ke apa, memang lebih sehari boleh support. Kalau korang main game lain lah, kalau game tu game berat pula, lagilah cepat habis. Kalau dari segi untuk pengecasan pantas yang ditawarkan dekat Redmi Note 11S ni dalam lebih kurang 33W saja. Diorang claim dalam sejam macam tu lah untuk full charge. Nampaknya geng, sampai sini dulu video kita untuk kali ni, video unboxing untuk kali ni. Untuk lebih lanjut pasal phone ni, korang komen apa yang korang nak, nanti saya akan share dalam video review. Kalau korang nak tengok phone ni kena dera pun boleh, korang just komen je. Kalau korang suka video ni, jangan lupa lah tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada salah silap dalam video ni, saya minta maaf. Itu saja racun kali ni, jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.